perbincangan kita pada pagi ini. Saya persilakan kumpulan Pasimas nama ni saya tak ingat atau dia Golden. Okey, saya mempersilakan kumpulan Pasimas Golden untuk membentangkan projek KIT. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berusaha Puan Siti Hasmah binti Mahisa, Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan, yang berusaha Dr. Usmalaini binti Abdul Aziz dan seterusnya barisan di panel dan para pembentang setia. Saya Muhammad Hanafi Hanafi, mewakili kumpulan, akan membentangkan hasil inovasi kami pada hari ini. Maklumat organisasi sebagaimana dilayak. Kumpulan kami diberi nama Golden Sand yang dianggotai 9 orang ahli dan ditubuhkan pada 1 April 2022. Bidang inovasi projek kami adalah sosial di bawah kategori projek penambahbaikan dalam info bencana yang telah diwujudkan. Sistem berkaitan dengan stok bencana, namun ianya tidak boleh digunakan. Justru pihak kami bersepakat memilih projek ini sebagai projek inovasi kami. Senarai ahli sebagaimana dilayak. Seperti mana yang diketahui, jajahan Pasir Mas merupakan antara jajahan yang kerap dilanda bencana banjir. Disebabkan kerana bencana yang berlaku, pihak kami sering berhadapan dengan masalah seperti kelewatan menghemaskini stok semasa, tempoh masa yang lama diambil untuk mendapatkan bekalan, proses mencari barangan mengambil masa lebih dari 15 minit, rekod di dalam buku stok berbanding stok sebenar adalah tidak sama. Contoh perbezaan kuantiti adalah sebagaimana dilayak. Dalam projek ini, kami telah menggunakan design thinking model dalam melihat permasalahan yang berlaku. Yang pertama, empathy. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan semasa penyediaan barangan bencana banjir pada 26 Februari 2022, mencetuskan idea bagi mengatasi kelewatan, menghemaskini bagi stok semasa, mengurangkan tempoh masa bagi mendapatkan stok bekalan, proses permohonan bekalan dapat dikurangkan, mengetahui perbandingan di dalam stok sebenar. Video temu bual bersama pengurus Pusat Pemindahan PPS adalah sebagaimana dilayak. Nama saya Muhammad Kasimi, jawatan saya di Penyelaras Bencana JKM Pasimas. Bencana yang pernah saya terlibat di JKM Pasimas ini adalah bencana banjir, bencana tanah itu, dan juga bencana ribu yang lalu. Isu ataupun kesukaran
menjaga BPS tersebut, terutama dari segi reko keluar masuk barangan, reko dari segi penyediaan alat-alat untuk dihadirkan kepada mangsa ataupun AJK selaku berperanan untuk menyedia kawasan BPS tersebut. Masalah dari segi untuk pengusaha khusus untuk buat pengusaha untuk dialihkan ke BPS, terutama sekalinya masalah barangan. Kita mengalami masalah tidak tersusun di barangan di barat. Kadang-kadang tu barangan dekat mana. Jadi untuk buat keputusan kita sebenarnya saya mau install dan juga kita saya mau rekod-rekod. Saya mesti tengok ini bencana tak ada yang saya jumpa lah setakat ni masa haji untuk saya dipanggil lah asal yang agak lama lah kita tahu dipanggil capai ke BPS lah. Jadi bila saya berada di BPS saya dapat itu daripada AAK untuk tak sesuatu bagai saya perlu pun atau boleh nak dijawab ambil bagai itu. Kenapa? Kami juga menggunakan proses define dalam memahami permasalahan yang wujud dan dengan menjalankan kajian terhadap keperluan sebenar menggunakan boran soal selidik skala Likert dua mata ya atau tidak yang diedarkan kepada pengurus BPS yang mana ianya dapat mengenal pasti dan merumuskan penyataan masalah. Berikut adalah hasil soal selidik sebagaimana di layar. Kumpulan telah mengenal pasti masalah utama dan diperincikan lagi dengan menggunakan kaedah 5W1H. Pengurus BPS dan pegawai kebajikan masyarakat jajahan. When semasa bencana. What? Isu lambat memasuki baki stok bencana. Why? Mengambil masa yang lama untuk agihan bekalan. Menggunakan tenaga yang banyak untuk berulang kali. Mendatangkan risiko kelewatan bekalan sampai ke BPS. Rekod tidak sama di dalam rekod stok. When 58 buah BPS di Parlimen Datau Panjang dan Parlimen Pasir Mas. How? Berdasarkan tumbuhan dengan pengurus BPS dan BKMD mendapati perlunya satu sistem e-store yang lebih efisien, cepat dan selamat. Edit. Di dalam proses edit, kumpulan kami menggunakan teknik scamper untuk menjana idea, iaitu tukar secara manual kepada mobile database. Gabung, di mana kami menggabungkan QPES 7, QPES 8 dan juga QPES 3. Menyesuaikan keadaan semasa seiring dengan perkembangan teknologi terkini menggunakan aplikasi mudah alih. Contoh boran adalah sebagaimana di layar. Secara rumusannya, kumpulan kami memilih untuk mewujudkan satu aplikasi yang boleh diakses melalui telefon, mudah alih serta menambah baik sistem pengurusan bencana. Persembahan idea pada 15/7/2021, Mesyuarat Pengurusan Bilangan 3/2021 memutuskan KMJ Pasir Mas untuk menyuntik pertandingan inovasi pada tahun 2022. Prototype projek ini adalah sebagaimana di layar. Boran QPES didigitalkan secara sistem. Uji cuba telah dijalankan sebanyak 3 kali dan didapati pada 6/8/2022 uji cuba telah berjaya. Catat alih proses permohonan adalah sebagaimana di layar, di mana ada 3 peringkat, iaitu pegawai pemohon, pegawai pelulus dan juga pegawai stok. Melalui projek yang dihasilkan ini, ia memberi impak kepada productivity, di mana pengguna manual ditukar kepada pengguna sistem
kualiti, menambah baik sistem pengurusan store yang lebih sistematik, penyampaian, perkhidmatan yang lebih cepat, tepat dan efisien. Impak seterusnya boleh dilihat dari segi kos, yang mana penggunaan aplikasi ini hanya menggunakan RM3,000 sahaja. Dari segi keselamatan pula, ianya terjamin kerana sistem ini dilengkapi dengan kata laluan pengguna. Bagi moral kaki tangan, ianya dapat meningkatkan kecekapan kaki tangan JKM Pasir Mas dalam pengurusan skor seiring dengan teknologi masa kini. Impak seterusnya boleh dilihat dari segi penjimatan masa melalui pengiraan stok, manakala dari segi sumber tenaga, ianya memerlukan 3 orang kaki tangan sahaja untuk mengeluarkan stok bencana. Dari segi penjimatan kos dapat dikurangkan sebanyak 5 kali ganda berbanding dengan bayaran kepada vendor. Manual pengguna sistem adalah sebagaimana di layar. Panduan penggunaan ISTO. Mari kita mulakan. Masukkan email dan kata laluan yang ditetapkan dan klik log masuk. Di skrin pertama ini terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian laporan, halaman utama dan profil pengguna. Untuk memulakan tulisan, pengguna hendaklah melengkapkan maklumat di profil pengguna dengan mengisi di ruangan yang disediakan. Untuk membuat pengeluaran stok, pengguna hendaklah memilih dengan mengklik di nama stok yang terdapat di skrin di halaman utama dan masukkan jumlah kuantiti yang diperlukan untuk dihantar. Setelah selesai memilih dan memasukkan kuantiti barangan stok, seterusnya tekan butang tambah pesanan. Pengguna boleh menyemak status permohonan dengan menekan butang launching. Manual untuk penjaga stok. Untuk memasukkan stok baru, penjaga stok hendaklah menekan di butang tambah stok. Di ruangan ini, maklumat perihal stok, deskripsi, jumlah dan tarikh luput hendaklah diisi dan tekan tambah stok. Untuk menyemak pesanan baru, penjaga stok hendaklah menekan butang loceng dan tekan nombor pesanan untuk melihat senarai stok yang dipohon. Setelah penjaga stok mengesahkan bilangan yang dipohon, penjaga stok hendaklah menekan butang kemaskini baki. Panduan untuk pegawai pelulus. Pelulus boleh menyemak status permohonan baru dengan menekan butang launching dan dengan menekan nombor pesanan, pelulus boleh menyemak kuantiti di dalam stok dan jumlah kuantiti yang dipohon. Setelah itu, pelulus hendaklah menekan butang luluskan pesanan. Manual penjanaan laporan. Borang QPAS 3 boleh dijana dengan menekan di butang transaksi stok dan memasukkan nama stok di petak cari, dan borang akan diperolehi setelah menekan butang jana laporan. Untuk menjana borang QPAS 7, pengguna hendaklah menekan butang senarai pesanan dan pilih nombor pesanan yang telah disusun mengikut tarikh. Borang akan diperolehi setelah menekan butang jana laporan. Untuk menjana laporan tarikh luput stok, pengguna perlu menekan butang tarikh luput stok dan baki. Laporan akan diperolehi setelah menekan butang jana laporan. Panduan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kumpulan dosen. Jadi saya buka kepada ahli dulu lah. Ini Dr. Rustina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengurusri, Dr. dan semua masyarakat ahli. Okey, masyarakat. Okey, kita inovasi. Jadi pertama kali saya mengucapkan tahniah kepada kumpulan dosen daripada PKM Pasir Mas berkaitan dengan perbincangan pada pagi ini lah. Okey, saya dari depan lah. Okey, kalau kita tengok kepada perbincangan daripada kumpulan dosen,
saya buat promosi kalau saya ni mungkin saya jual lah kalau tersasar pada kita punya hari ni ya. Jadi saya nampaklah beberapa perkara yang mungkin bagi saya nak kongsi sedikit lah. Sebelum ni saya ada duduk di bahagian bersama lah ya. Jadi berkaitan dengan stor, kalau seingat saya lah ya, mungkin pembentang Cik Anam ya, kita sedia maklum dalam info bencana kita dah ada berkaitan dengan stor ya. Kita perlu keep in dalam sistem dan dia melibatkan seluruh Malaysia lah ya. Dan peringkat peranan kita di KMJ masing-masing ada limit dia lah ya. Dari segi pengurus store dan sebagainya lah ya. Jadi kalau kita boleh masukkan lah ya, mungkin relevan kita buat projek pada pagi ini ya, berkaitan dengan tahap penggunaan kita ya, masih lagi paling rasa mungkin kita tak guna lagi lah ya, model store dalam info bencana S1. Dan yang keduanya ya, sebagaimana kita sedia maklum, kerajaan negeri ya SUK sekarang pun telah membangunkan pengurusi ya, satu sistem yang dinamakan bencana yang melibatkan vendor daripada UITM Johor dan lepas saya tinggal tu sistem ini masih lagi belum kita guna lagi lah ya, masih dalam proses lagi, mungkin dia punya progress dia mungkin dalam 90% ya. Jadi kita pun boleh jadikan ini sebagai salah satu alasan daripada pengurusi kenapa kita bangunkan sistem yang dibentangkan oleh PKMJ Pasir Mas oleh Kosen ya. Sebab sistem ini dibangunkan oleh SUK bermula pada 2021, tapi sampai sekarang pun mungkin kita dah nak hujung 2020 pun kita masih lagi belum digunakan lagi. Sebab masih banyak penambahan dan kalau boleh mungkin tim daripada Kosen boleh rujuk dengan Puan Hayati lah pengurusi dia punya fakta-fakta ataupun maklumat detail lah kan. Kita bayar banyaklah dia punya kos yang dibayar oleh SUK ya. Dan modul bencana yang dibangunkan oleh bencana oleh SUK pun tidak sedetail yang kita bentang pada pagi ni lah kan. Dari segi orang-orangnya sangat-sangat umum saja kan. Jadi saya rasa itu informasi yang saya nak share sedikit untuk Gosen dan saya ucapkan tahniah lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Pengurusi, teruskan pembentang. Tahniah semua dan tahniah kepada Pasir Mas, satu inovasi yang bernas dan membuka mata jugalah. Cuma saya tidak mengulas tentang intipati, saya mengulas tentang video tadi. Selepas pada ini kalau boleh edit video yang temu bual tadi kan, temu bual dengan dua kaki tangan tu masukkan ke dalam kita punya ke dalam montaj ni supaya tak membuang masa sebab diselang-selikan dengan anak tadi memberi penerangan kan, di stop lepas itu makan masa. Ambil yang itu saja pergi ke sana, kecuali yang saya tak pasti yang tentang manual ni sama ada kita nak masukkan sekali dengan montaj ataupun manual tu berada di awal-awal sebelum pembentangan tadi. So baru kita terangkan. Terpulanglah saya tak pasti yang itu dari segi susunan yang itu. Cuma yang untuk tidak membuang masa pembentangan, saya tengok macam biar pada 10 minit tadi. Sebab kita tunggu dia bercakap habis kan, letak di montaj. Sebab benda tu tak ada point pun. Kita cuma nak pointkan apa maksud tu kan. Itu saja. Terima kasih. Maksudnya masa awal-awal ni kita terus masuk beri pembukaan. Ada kan tadi montaj kita tu, lepas tu kita letak point bahawasanya keperluan kepada e-store tu kan. Yang siapa tadi? Rashidi dengan Rosdi tadi kan. Itu masukkan di montaj kita. Jadi baru kita masuk point kenapa kita buat yang macam tu lah. Cuma yang manual tu saya tak pasti di mana keberadaan manual dari segi video montaj untuk manual tu. Sama ada di depan ataupun di belakang, saya tak pasti yang itu. Yang itu kena dapatkan maklumat lebih jelas lah dengan pihak Rosdi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua adik-adik KIT berpendengar. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada kumpulan Golsan. Nama memang tak Golsan.
Tapi itulah, saya berharap persembahan tuan-puan sehebat nama. Tahniahlah sebab KIK JKM ni membuka mata semua staff-staff kebajikan. Rupa-rupanya orang kebajikan ni hebat-hebat dalam hebat. Saya sendiri tak tahu sebab ni baru saya boleh tengok kehebatan sebenar orang-orang JKM. Tahniahlah semua lah kepada Pak Raja semua. Dalam bertanding biasalah ada menang ada kalah kan. Terus ada bertanding. Tapi yang penting kita buat yang terbaik. Saya tengok Pak Simah ni ada potensi untuk dapat minta tu kompol lah. Tapi untuk dapat hadiah tu kompol dah satu wajib dapat. Dah solusi kan. Yang penting saya tengok tuan-puan ada semangat lepas itu. Bukan buat seorang kerja patut. Saya tak komen lah pasal konten tuan-puan tu. Yang panel lain komen tu standard lah tu. Yang pada peringkat awal saya rasa perlu montaj tu awal lah. Sebabnya dia tak kira lagi masa tuan-tuan ketel. Tapi bila tuan-tuan start mula bercakap dia kira masa. Tapi kalau bercakap setelah dengan video dia akan masuk tu apa rugi. Tapi jelah biasalah masa ni kau pernah lebih juga kan. Tapi harap-harap boleh tepatilah masa pula. Boleh Cik Anah ada buat Kak Zah hebat-hebat ni. Cuma satu je lah. Kalau kita ni optis kita tengok. Sebab kita maklum dalam slide tadi pengiraan stok kita ni tidak tally. Macam kalau dalam bukan kita saja, jabatan-jabatan lain ada juga. Dia kata, oh, JKM ni macam buat kerja tak betul. Tak. Bila kita maklum dalam tu, cuma kalau boleh ayat tu ubah. Tak coba sikit ayat tu cuba tak nampak. Kita ni buat kerja awet sangat. Ayat je lah, nampak kalau kita kata stok dalam dokumen dengan stok sebenarnya stok tidak sama. Bermakna macam nampak itu sikit lah. Sebab jabatan-jabatan lain ada. Kalau macam kita tak ada masalah lah, kita tahu. Lepas tu je lah, tunggu ayat sikit lah. Orang lain komen tu saya tengok ada tak? Boleh benar InsyaAllah. Kalau penting aja cari vendor siapa. Tentu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siti, Dr. dan ahli panel. Saya ni sebenarnya tak banyak dalam komennya. Cuma saya rasa dari segi apa tu presentation tu kemas sikit. Dengan gambar slide tu kemas, lepas tu ayat tu biar solid Habis kita tunjuk kekuatan suara kita tu meyakinkan orang benda kita tulis ni. Itu je saya nak komen. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada daripada Mas Bosen, maknanya saya tengok actually benda ini menunjukkan bahawa you are thinking when you are doing a job. Buat kerja tu you nampak benda ni inovasi datang dengan satu perkara yang you berfikir apa yang ada masalah dan you datang dengan satu inovasi di dalam ini adalah satu benda yang bagi saya you all berfikir dalam menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah. Cuma saya nampak dah ada problem statement yang disebut tadi. Dengan mungkin boleh tengok problem statement tu dengan macam disebut tadi ayat yang lebih ni. That's the problem. Saya tak nak kata you kena buang. Saya tak nak kata you kena buang. Tapi you kena touch up dia punya wording akan nampak lebih masalah, tetapi dengan lebih macam tidak mengatakan bahawa kita salah. Cuba ni kan masuk dari segi problem yang disebut tadi bahawa ada masalah mencari barang, ada masalah menjadi ada ayat, bertiga ayat tu mungkin boleh dicomelkan lagi, it's okay. Dan tentang kepada video tadi terkejut juga saya rasa tengok video tu. Cuba nak sambung nak nyambung saya
geng-geng sangatlah. Biarkan dia lebih smooth. Maknanya macam kita kata nak sambung antara video view sambung tadi tak bunyi geng-geng tu dah. Maknanya macam biarkan dia lebih smooth. Dan kalau boleh main saya tengok apa ni? Filem Mak Baru ni. Mak Gila. Music tu ada tukar biar nampak dari kali. Saya pengen knowing tengok music tu. Benda tu kan. Bagilah lumut sikit, takut ada pengadil tak ada. Masa dia ada balik. Masa dia ada bencana kan. Slowkan music sikit sebab kita mungkin akan ada audio di presentation nanti, audio lebih besar. Setuju. Kita nak cerita hak histori je. Tapi mana tak tahu Mak Dilam. Tapi ada gaya-gaya TV gold ni nak dia macam oh ya dah is okay. Tak ada masalah. Cuma music dia tukar sikit dan bila nak sambung satu video tu dia nampak semua. Macam dia gak-gak mana saya tak save bunyi. Kak nak tukar music ni jadi video tu. Tukar video tu dengan lebih ni dan masuk franchise studio dia tadi. Hak kita punya penyiaran bencana cerita kan yang slow moving kan. Masuk dalam video tu. Ayat kait nama mana tak buat. Jadi sebab benda tu dia menceritakan permasalahan kajian ni. Nampak? Cik Rashidi bercerita pasal apa masalah dia ada. Sebenarnya dah ada di dalam pembentangan yang you tunjuk. So benda tak adalah sebagai topak ada awalnya. Dah cantik kat ni kalau video tu dimasukkan you nak berselang-seling mana di dalam video di dalam video. Itu lebih cantik. Then starting yang tadi. Anak dia akan bentang keseluruhan. Anak tak ada makan mie tu masing. Okey. Maknanya saya nak pada hari tersebut dengan lebih bersemangat, dengan rasa confident. Yang penting suara tu kena confident dengan semangat tu lahir. Dengan mungkin akan kawan-kawan comel dah disebut, make sure dengan biar padan dengan video pertama dengan semangat dan menyatakan sebab this is yours. You punya kerja ini, you bercerita saja. Bercerita dengan synchronize cerita dengan video tadi, biar cerita dengan lebih confident sebab tak ada siapa yang boleh menjagakan di dalam nak block ke you salah semua tu tak ada sebab this is your project. Your project ni bercerita lah gini dengan smooth. Yang penting smooth dengan tanpa ada ni sebab kalau nak complain pun pengadil benda akan complain after that. Jadi you tak tahu bimbang apa yang you punya ni, cuma synchronizekan with slide dengan apa yang you cerita. Dengan betul lah. Sebab di projek ini dia akan melibatkan dengan banyak perkara QPA tertentu. Maknanya yang akan mungkin dependent juga adalah mereka-mereka yang mungkin sangat alert dengan QPA. Kita kena ready dengan jawapan-jawapan yang sesuai untuk cerita tu. Sebab ada perkara yang boleh goreng, ada perkara yang data yang perlukan maklumat lah. Kalau dari segi situ. Kemudian saya nak tengok cerita ini sebenarnya datang sebelum, selepas atau semasa bencana. Semasa sahaja. Dia cerita ni, problem ni tidak datang sebelum. Tidak datang. Selepas pun dia tidak datang. Stok tidak seimbang whatever tu tidak berlaku ketika waktu lain. Okey? Exactly, so fokus ketika tu mengatakan benda itu perlu ada. Sebab orang kata tanya, macam saya first tadi dia ni disebut pasal itu saja. Adakah ketika stok ini tidak berlaku ketika sebelum? Kita nak check stok, kita nak apa stok, kita nak ambil stok, kita check sebab dalam permasalahan tadi ada disebut bahawa lewat ambil stok whatever semua tu. Adakah kita masa bencana boleh nak cari benda tu? Maknanya tak adakah sebelum? Sebab dalam ni pun disebut lagi sekali bahawa semasa bencana. So kalau rasa benda ni adalah sebelum lagi, you kena tulis ketika sebelum dan semasa. Ketika when ke apa tadi? Dan saya berasa benda tu. So biar kalau you kata memang betul semasa saja dah semua boleh. Tapi ketika awal you kena mention about that. Dan tak mempenakan ni balik kepada itu. Benda-benda tu maknanya adakah betul dia ni masalah ni kita jadi atau tidak? Sebab dia kena sebut macam mana benda ini membantu QPA tidak disebut. Mungkin dia dalam impak yang nanti QPA tadi sebab benda ni berjalan, QPA itu kena berjalan. Jangan nak syok buat ni sampai kita lupa. Kita kena update QPA sebab dia berjalan seiring.
ketika ini sebab mungkin kita nak dapat cepat kelulusan daripada PKMJ whatever, that's why kita guna ni. Tapi dia tidak lari daripada kita tidak kata bahawa kita tidak menggunakan QPAS. Benda itu juga kena ada sekolah disebut dengan jelas, ditambah oleh dalam pendengaran saja. Dalam maknanya mungkin yang ujungnya you kata impak penemuan ini masa dah jimat semua itu, dan dalam masa yang sama maknanya dia berjalan bersama. Tak ada nanti orang panel tu kata macam mana dia buat ni, ataupun benda ni boleh di print dan dijadikan dalam bentuk QPAS. Print dan ditulis. Maknanya you print tu standard dia tahu sebab macam mana bila you kata dia boleh nak print dan benda ni boleh tengok semua format tu, adakah dia boleh di print dalam bentuk QPAS? Boleh. That's why benda itu yang kita nak sebut. Jangan you tak sebut sebab inilah kerja yang kita kata yang jimat tadi. Jangan ada sebut, kita sebut ini saja, tapi kita sebut bahawa lain kali QPAS boleh dijanam melalui dis. Jadi kita dah jimat. That's why jimat tadi. Dan juga analisis yang tak nampak. Analisis kos ke, analisis masa tadi, analisis whatever tadi, sayanglah. You tidak di hujungnya, you tidak boleh menunjukkan impak yang di dalam bentuk data. Maksudnya bahawa you dah jimatkan masa tadi, you kata masa lama kan. Jadi jimatkan masa, berapa persen yang you jimatkan? Dari segi sini sebab you mohon, you kata tadi you buat survey, you buat ni, jadi you katalah kamu maknanya daripada sistem ini apa yang telah you jimatkan dengan problem statement yang sebab awal tadi, apa yang tidak teratur, semua tu apa yang lebih teratur, maknanya dan apa telah menjadikan kepada perkhidmatan semasa untuk bencana ini telah kita atasi. Dengan kalau ada yang boleh berdata, datakan dia. Kalau semasa kita kan boleh ni kat masa. So you analis data lah, maksudnya data daripada hari tu lebih dari 50 minit tadi kita dah jimatkan dan boleh menjadi 8 hingga 10 minit. Itu banyak tu. Untuk syariah ini kita dah dapatnya. Okey, mungkin dapat satu. Yang lain-lain tu mungkin you tidaklah semua kata kena tak semua yang boleh diukur kan dengan data. Jadi mungkin dengan lain-lain. So masa tadi dengan exactly you boleh ni kan. Kalau betul dia menjimatkan masa. Dari segi susunan tadi, you punya data, you boleh print dalam bentuk QPAS, whatever. Benda tu banyak tu. Jangan tidak sebut benda-benda yang ini sebab this is the impact yang awak dapat daripada membuat sistem ini. Selain daripada dia menyenangkan perkara lain lah. Dalam masa yang sama, sharing tu saya rasa sempat kita sharing lah dengan 3 daerah. Paksa kita jihad dari sini ni. Hari ni suruh saya tunggu dengan arahan Tuan TP untuk digunakan untuk satu dua barang. Untuk satu dua barang. Untuk melihat betul tak benda ini boleh memberi ni kepada macam Pasir Putih. Siapa lagi yang geng-geng bencana? Boleh melihat bahawa betul lah. Maksudnya dia sharing itu sebab sharing tu ada markah. Kita tak sempat kata sharing kepada suruh Terengganu buat suruh ni, tapi at least kita suruh beri daerah sebelah buat. Patutnya Tanah Merah mungkin, Bintang Tumpak mungkin. Cuba you guna untuk ni. Adakah dia punya memberi tu beda QPAS tu beda. Maknanya kita melihat tu dia kata bagus tak? Dapat respon bahawa dia telah menggunakan dan mendapat respon bahawa dia memang sesuai digunakan. Scan dia punya suka mengatakan bagus tu. Ataupun suruh dia buat video. Saya dah guna yang PKMJ, masukkan PKMJ dalam video. Mengatakan bahawa telah menggunakan dan dia sangat membantu juga daerah dia. Itu pun satu perkara yang boleh dijadikan sebagai pembuktian lah. Ini cadangan saya dan kalau yang ada yang bagus, ambil, kalau yang tak bagus, abaikan saja. Okay, thank you. Terima kasih Dr. Ros.